Untuk menjawab soalan ini sekali dengan soalan yang berhormat kolateral pada 18 Jun 2012 kerana ia menyentuh isu yang sama. Baik. Terima kasih, Ketua. Dalam sistem demokrasi Westminster yang diamalkan di Malaysia, pemilihan dan perubahan kerajaan ditentukan oleh rakyat melalui pilihan raya umum. Pemimpin parti atau gabungan parti politik yang mendapat majoriti kerusi di dalam Dewan Rakyat yang memenuhi peruntukan yang tertera di Perlembagaan Persekutuan akan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong untuk menjadi Perdana Menteri dan seterusnya membentuk kerajaan. Perhimpunan Haram Bersih 3 yang diadakan baru-baru ini adalah merupakan percubaan untuk menggulingkan kerajaan dengan menggunakan taktik yang seperti mana yang pakai di dataran Tahrir Mesir, di Green Square di Libya dan juga Martyr Square di Tunisia. Dataran Merdeka dipilih kerana ia Green Square di Libya. Saya ke Libya banyak kali. Bukan Times Square, Martyr Square. Ya. Dataran Merdeka dipilih kerana ia mempunyai signifikan sejarah. Kerana pada jam 12.30 malam 31 Ogos 1997, bendera Union Jack diturunkan dan bendera Jalur Gemilang dinaikkan di lokasi yang sama. Walaupun Stadium Merdeka lokasi yang jika diadakan perhimpunan tidak akan mengganggu ketentraman awam, telah diberikan sebagai kawasan alternatif untuk perhimpunan tersebut, ia telah ditolak dengan alasan-alasan yang tidak munasabah. Ini bermakna pihak penganjur sememangnya mahukan Perhimpunan Bersih 3 yang haram itu diadakan di Dataran Merdeka, menyedari pihak BBKL tidak akan membenarkan ia diadakan di kawasan berkenaan. Kedegilan penganjur Perhimpunan Haram Bersih 3 telah mengundang konfrontasi dengan pihak berkuasa yang telah bertindak dalam bidang kuasa yang telah ditentukan undang-undang termasuk Akta Perhimpunan Aman 2012 dan lain-lain undang-undang yang ada. Keengganan pihak penganjur Perhimpunan Haram Bersih 3 berkompromi berkaitan lokasi dan tindakan ganas serta provokatif sebahagian peserta bersih pada hari berkenaan mencerminkan matlamat mereka yang sebenarnya itu melihat pihak berkuasa bertindak balas bagi menegakkan undang-undang dan melindungi kepentingan awam. Mereka ingin menggunakan insiden yang berlaku bagi membuktikan kepada warga Malaysia dan masyarakat antarabangsa bahawa kerajaan Malaysia bertindak ganas dan di luar peri kemanusiaan terhadap perhimpunan yang kononnya aman. Ia bermatlamat menimbulkan kesan berantai yang akhirnya berhasrat menjatuhkan kerajaan yang dipilih secara demokratik. Kerajaan mengisafi aspirasi terhadap proses pilihan raya yang bebas dan adil adalah bersifat universal. Rakyat amat komited bagi memastikan ia dicapai seperti mana dibuktikan dengan penumbuhan jawatankuasa terpilih Parlimen dan pelaksanaan sebahagian besar show-show yang dicadangkan termasuk penggunaan dakwat kekal. Kerajaan Barisan Nasional yang diketuai oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tidak akan sekali-kali menggunakan kaedah-kaedah yang tidak berperlembagaan dan menyalahi kedaulatan undang-undang untuk kekal berkuasa. Kerajaan Barisan Nasional adalah kerajaan rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Ia adalah sebuah kerajaan yang disokong dan didukung majoriti rakyat dan komited terhadap mendaulatkan prinsip kuasa rakyat, ketertinggian perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Hakikat bahawa di bawah pilihan raya yang dikendalikan oleh SPR semenjak merdeka, parti yang sedang mentadbir di peringkat pusat kehilangan kuasa di beberapa negeri dan tidak memperolehi mandat 2/3 kerusi di peringkat Dewan Rakyat mencerminkan integriti SPR. Matlamat dan niat murni majoriti peserta Perhimpunan Haram Bersih 3 sebenarnya telah dirampas atau dihajat oleh pihak-pihak tertentu pembangkang yang mempunyai agenda untuk memberi tekanan kepada kerajaan. Ia dilakukan kerana ada pihak-pihak tertentu seperti pembangkang yang tidak yakin bahawa melalui pilihan raya yang bebas dan adil yang ada pada hari ini, mereka berpeluang untuk membentuk kerajaan kerana tidak mendapat sokongan daripada majoriti rakyat. Sebagai tindakan
yang bersifat preemptif, pihak-pihak ini cuba menimbulkan kesangsian di hati dan fikiran rakyat bahawa sistem pilihan raya adalah tidak adil dan bebas. Jika mereka kalah di dalam pilihan raya yang diadakan kelak, maka mereka akan mendabik dada bahawa mereka telah dibuktikan benar. Bahawa garam dan botol air mineral boleh menggulingkan kerajaan, bolehkah? Adakah kerajaan Barisan Nasional begitu lemah? Garam dan mineral water, it can collapse the beras dan bukankah ini sebab kenapa rakyat tidak ada keyakinan bahawa kerajaan BN rela ada satu siasatan yang menyuruh apa yang berlaku pada April 28. Oleh kerana pada masa itu Tun Hanif Omar pun kata bahawa menyokong Perdana Menteri, dan apa bukti yang diberi oleh Tun Hanif Omar? Oleh kerana Perdana Menteri kata, dan dia percaya bahawa dia dapat intelligence daripada cawangan khas. Adakah yang Perdana Menteri dapat intelligence cawangan khas bahawa ada usaha yang serius pihak pembangkang untuk menggulingkan kerajaan pada April 28? Adakah atau tidak ada? Ya, dan adakah ini menjadi satu secret agenda untuk Hanim Inquiry, panel inquiry, supaya akhirnya dapat satu kesimpulan bahawa ada? Kalau tidak, kenapa kerajaan Barisan Nasional tak rela untuk menghadapi realiti bahawa misjudgment, mishandling Bersih 3, satu menapetaka public relation disaster lebih teruk daripada Bersih 2. Dan sebab itu takutlah election, delay after delay itu. Dan bukankah lebih baik bahawa menghadapi realiti ada satu siasatan yang bersih, yang betul-betul bersih, berhenti demonization. Tadi betul soalan, tak ada lagi. Soalan. Satu demonization campaign terhadap bersih, terhadap bangsa rakyat. Bahawa sokonglah Suhakan Inquiry. Soalan. Adakah berani buat begitu? Tadi betul. Dia dah tua, peka dan tak boleh memahami alasan yang saya beri tadi. Ini masalah dia. Dah lama sangat duduk dalam parlimen. Bagi pada orang muda lah. Ya? Sebab alasan yang saya beri sebentar tadi jelas, iaitu percubaan untuk menjatuhkan kerajaan dengan cara yang tidak demokratik. Bukti yang memat, saya nak bagi tahu, salt ke, jangan underrate ya. Jangan underrate salt or bottle. Di kerajaan osteoporosis. Kerajaan osteoporosis ya. Sebab saya nak beritahu, kerajaan yang jatuh ya di Egypt, di Tunisia dan juga di Libya, hanya handphone saja jatuh. Handphone saja. Don't underrate ya. Bermakna iaitu bahawa kalau kerajaan itu tidak disokong oleh rakyat, inilah bukan saja igawan handphone kerajaan tetapi Barisan juga Nasional. botol pun boleh jatuh. Pun tak boleh. Jangan underrate. Tidak ada kejatuhan dengan kata baling dengan bom apa. Jatuh dengan handphone saja. Ya. Jadi jangan underrate. Ya, jangan underrate iaitu bahawa mengatakan iaitu apa dengan botol. Memang betul, kalau dengan botol, kalau ada rakyat tak sokong dia boleh jatuh. Itu ada tak sokong. Ya. Kurang-kurang dia ada mengakui. Boleh jatuh. Botol boleh jatuhkan kerajaan. Ya, sebab itu jangan underrate. Jangan underrate, ya. Kalau ada rakyat tak sokong kerajaan, soap water boleh menjatuhkan kerajaan. Migau. Kita tidak mengadakan pilihan raya. Ketakutan, takut dengan bayang-bayang sendiri. Bila tak tahan, bila dah kena muka sendiri, bila dah kena muka sendiri, jawapan yang saya beri dah kena muka sendiri, inilah jadinya. Tak tahan. Mengata orang boleh, bila kita jawab tak tahan. Ini perangai dia, Kuala Selangor dan juga di Shah Alam. Jadi Tuan Ketua, saya telah memberi jawapan. Tapi sebenarnya bukti yang kita beri, bukti yang kita beri
jelas menunjukkan iaitu bahawa memang mereka nak menjatuhkan kerajaan dengan cara yang tidak demokratik untuk mendatangkan perasaan rakyat, menaikkan perasaan rakyat, bangunkan mengamai, harapannya 100,000 datang, kerajaan akan jatuh, tapi tak jatuh. Itu masalah dia. Jadi nak bagi tahu bukti, saya dah bagi bukti. Dan kita memang tahu bangkang, apa juga kita cakap dia takkan terima. Tapi rakyat akan memastikan dalam pilihan yang akan datang, tentukanlah. Soal delay tak delay, ada sebelah pihak sana yang mengatakan 5 years mean 5 years. 5 years mean 5 years. Tapi ni pula bercakap nak ada cepat. Yang mana satu memang berkecamuk di sebelah pembangkang belah sana. Terima kasih tuan-tuan. Kecewa dengan perangai salah. Tak apa ya Wan. Terima Tak kasih. payah ya Wan. Salam tolong dulu. Kasih mas ni. Terima kasih. Soalan tambahan saya, dan saya tidak perlu menjerit di waktu bercakap ataupun bertanya soalan sebab saya tidak termasuk dalam golongan yang sakit jiwa. Datuk Yang Dipertua, soalan saya dari segi kefahaman menjatuh kerajaan secara yang tidak sah seperti mana yang berlaku di Bersih Tiga, bolehkah saya maksudkan bila berlaku perhimpunan mereka diam dan salam? Nanti aku jerit, nanti kamu pecah kepala nanti. Jadi ini yang sakit jiwa ni, Kalau nak minum kopi aku boleh belanja kat luar. Saya nak tanya, bila berlaku perhimpunan seperti Bersih ni, ada peristiwa janganlah. Ini kalau datang ke Tanjung Romotan juga. Apa ni, Datuk Ketua? Saya nak tanya yang bermakti, bila berlaku peristiwa memukul polis, menendang polis, membaling kereta polis, kemudian kalau peristiwa ini merebak, maka keamanan negara tidak terkawal. Bila tidak terkawal, pilihan yang ada untuk keselamatan ialah istiadat darurat. Dan bila istiadat darurat, itulah yang dikatakan kerajaan yang sah, yang dipilih secara sah, dijatuhkan dengan secara yang tidak demokratik. Ini kefahaman saya. Apakah boleh dimaksudkan apa yang saya katakan tadi sebagai satu percobaan untuk menjatuhkan kerajaan yang tidak sah? Sebab golongan yang disperado, termasuk Shah Alam dan lain-lain ni, memang mereka dah yakin mereka tidak akan berjaya dalam pilihan raya ke-13, maka yang ini yang cara untuk menjatuhkan kerajaan. Memang dengan isu-isu yang dihadapi oleh mereka sekarang ni, kita tahu mereka tidak akan berjaya. Jadi caranya ialah menjatuhkan kerajaan seperti yang saya katakan tadi. Terima kasih. Macam ni lah perangai bangkang. Ni lah perangai dia. Bila kita bagi jawapan, dia tak ada jawab, dia buat cara dia macam ni lah. Dan apabila ada satu pandangan ya daripada pihak Pasir Mas memberi, apalah dia bakar tayar, dia bakar tayar waktu di Pembangkang dulu. Sekarang ni lah. Sebab tu dia lari di Pembangkang, sebab Pembangkang menggalakkan dia untuk melakukan perkara seperti itu. Dan dia dah sedar sekarang salah, dia pergi bebas. Yang Muhammad, saya lari pada Pembangkang sebab mereka dah 3 suku gila. Betul. Setuju. Tapi saya nak ucap Ingat pasal tak ada kursi. Kita ingat dia lari pasal tak ada kursi. Saya nak ucapkan, tak ada kursi. Saya nak ucapkan tahniah kepada Pasir Mas. Daripada tak ada kursi, dia tipu PAS, dia dapat kursi. Betul. Itu yang dia cerdik. Dia penipu ya. Tipu PAS. Menteri jawab, siapa tipu? Betul tak tipu? Jawab. Saya kata dia tak tipu rakyat. Dia tipu PAS. Rakyat pilih dia. Yang kena tipu PAS. Tu je. Menteri, hari ni dia tak tipu PAS.
Menteri, jadi esok tuan- dia tipu PN pula. Jadi tuan Menteri, ketua, make my day, Menteri. jadi yang parti parti yang paling bodoh sekali PAS lah kena tipu. Jadi tuan ketua, saya bersetuju